Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak cakap mengenai kepentingan tidur ataupun sleep hygiene. Okay, kalau nak faham daripada segi term, sleep hygiene ni kita boleh masukkan sebagai satu rutin atau pattern tidur yang sihat dan ianya dapat dipengaruhi oleh faktor tingkah laku ataupun persekitaran seseorang individu tu. Kalau kita nak faham mengenai sleep hygiene ni, kita kena faham dalam proses tidur ni kita akan ada satu kitaran yang lengkap yang perlu semua orang lalui baru dia boleh rasa satu nikmat tidur tu. Untuk seseorang tu tidurlah untuk masuk ke dalam alam tidur ni ambil masa dalam 7 hingga 100 minit je lah sebenarnya dalam saat kita tidur hari-hari ni. Tapi kalau kita nak faham mengenai sleep cycle ni dengan rasa lebih mendalam, kita kena tahu sleep cycle ni akan ada 4 fasa dan daripada 4 fasa ni kita akan hanya ada salah satu tu yang kita akan panggil sebagai REM sleep yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Kita nak masuk mengenai sleep cycle ni, kita akan mula dengan stage yang pertama lah. Stage pertama ni dia akan mula dalam 1 hingga 5 minit je lah. Kalau kita nak tidur ni waktu ni kita panggil sebagai mengantuk je lah kan, mamai macam tu. Seterusnya kita akan masuk peringkat kedua. Stage 2 ni dia akan ambil masa dalam 10 hingga 60 minit untuk kita tidur. Waktu tu masa kita otot-otot kita dah contract secara sedikit. Lepas tu kita punya degupan jantung pun makin perlahan kan, kita punya tekanan darah pun makin menurun dan otak kita akan keluar satu gelombang kita panggil sebagai gelombang theta pun dan makin berkurang. Okey, kalau stage yang ketiga ni kita panggil sebagai deep sleep. Tidur yang memang nyenyak lah kan. Waktu ni kalau kita kejut kawan kita pun dia tak bangun, kita sembung air je lah kan. Waktu ni kita akan tengok dalam masa 20 hingga 40 minit je kalau dia nak masuk ke dalam fasa stage 3 ni untuk dia tidur. Dan pada waktu ni juga kita kena tahu waktu tu otak dia telah mengeluarkan gelombang delta. Seterusnya stage akhir iaitu stage 4 ni kita akan cakap ni REM sleep yang tadi tu. Kenapa kita nak cakap pasal REM sleep ni? Dia ambil masa antara 10 hingga 60 minit saja, anggaran nak hampir 1 jam. So REM ni maksudnya rapid eye movement. Mata kita ni bergerak secara cepat tau. Sebab apa? Waktu ni lah di mana mimpi berlaku. Kita dah masuk ke alam mimpi, penuh fantasi kan, seronok kan. Tetapi kat sini juga kita kena sambung balik dengan stage tadi. Dia akan keluar gelombang delta di mana kat sini juga badan kita nak recover balik sel-sel semua dan kita nak reconsolidate balik memori yang kita ada sebab tu kita guna waktu pagi tadi. Tapi persoalannya kat sini, penting ke kita nak jaga sleep hygiene ni? Kita nak jawab kat sini. Ada satu kajian daripada Harvard Medical University ni, dia kata ada satu korelasi lah pengkajian ni jumpa secara mengejut antara kurang tidur dengan kesan kematian mengejut. Sebab apa? Bila seseorang tu tak cukup tidur, dia punya gut ataupun dia otot perut tu, dalam organ perut tu, dia mengumpul oksigen molekul yang reaktif. ROS. So reactive oxygen substance ni dia tak stabil tau daripada segi dia punya chemical form tu. So dia akan cuba attach dengan mana-mana sel yang sihat dan dia akan rosakkan sel tersebut. Dan inilah punca yang banyak yang mati mengejut tanpa sebab pengetahuan tertentu. Dan ini punca daripada tak cukup tidur. Okey, tadi kita dah lihat kesan kalau tak cukup tidur membawa kepada penyakit kan ataupun membawa kepada kematian mengejut. Jadi macam mana kita nak jaga sleep hygiene kita ni? Okey, saya nak kongsilah sikit petua yang bernas lah untuk kita jaga sleep hygiene kita ni. So yang pertama ni kita kena ada satu jadual set yang disiplin di mana kita kena tidur secara cukup iaitu minimal 8 jam. Cuba ikut waktu ni dan kita cuba disiplinkan diri kita. So yang kedua adalah jangan makan sebelum tidur. Sebab bila kita makan, kita ganggu kita punya circadian rhythm. Waktu tu kita tengah relax. So badan kita aktif balik, bakal metabolism untuk kita dapat balik energi. Kita nak tidur So the third one ni kita kena jaga tempat tidur kita. Janganlah bersepah, jangan semak. Macam mana kita nak tidur kan, tak serabut ke kan? So yang last sekali, yang keempat adalah kita kena exercise pada awal pagi tu ataupun waktu siang lah, waktu kita bangun. Sebab apa? Bila kita exercise, kita akan menghasilkan hormon endorphin ataupun kita panggil a good feeling hormone yang sangat bagus untuk kesihatan kita lah, especially mental health, dan kita jaga kita punya sleep pattern. Kesimpulannya, kita nampakkan betapa pentingnya sleep hygiene yang kita kena jaga. Jadi sleep hygiene ni adalah tanggungjawab diri kita sendiri dan kita perlu jaga kita punya rutin dan pengurusan masa harian kita untuk kita pastikan kita dapat nikmat tidur yang berkualiti bagi kita dapat kehidupan yang lebih sejahtera. Baiklah, sekian daripada saya, Syarul. Terima kasih dan selamat beramal.